Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaka wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Falahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa yumit wa yuhyi wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. Yang dihormati pengurusi masjid dan juga Tuan DO daerah, Tuan Haji Abdul Halim, Abdul Hamid, Tuan Imam yang baca sedap tadi macam lagu Laukana Bainana. Terusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan tahniah kerana Allah taala masih lagi mengurniakan kita usia dan kesempatan untuk beribadat di madrasah Ramadan, di taman ibadat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini satu kurniaan daripada Allah yang tidak terhingga. Dan Ramadan ini juga dianugerahkan kepada umat yang terdahulu. Barang siapa yang mengetahui isi-isi yang berada dalam Ramadan, nescaya dia akan meninggalkan sesuatu yang lain. Kerana Allah Ta'ala telah mencampurkan segala rahmat-rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan pahala-pahala yang besar. Muslimin dan muslimat kasih sekalian, dalam ayat yang dibacakan tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang yang beriman, kata Allah, sambutlah seruan Allah dan sambutlah seruan Rasul. Bila mana Allah dan Rasul menyeru kamu kepada kehidupan yang lebih baik untuk kamu, dan ingatlah kepada Allah Ta'ala lah kamu akan dihimpunkan. Allah Ta'ala menganugerahkan Ramadan kepada kita kerana adanya hari akhirat. Semua akan mati lepas daripada ni. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh ini urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, dan kamu tak diberitahu tentang roh melainkan sedikit. Tidak ada satu mesin, tidak ada satu peralatan yang boleh tunjuk bagaimana rupa roh manusia. Tidak ada satu peralatan yang boleh mengukur, yang boleh scan roh manusia ni rupa macam mana. Sebab Allah Ta'ala memang merahsiakan roh manusia. Manusia ini Allah Ta'ala jadikan berserta dengan roh. Roh datang bila mana kita berumur 4 bulan dalam tubuh, dalam rahim mak kita. Dan satu hari nanti roh akan meninggalkan kita. Bila mana roh meninggalkan kita, jasad sudah tidak ada nilai apa-apa lagi. Walaupun seorang ratu cantik yang hebat di atas dunia ni, tak ada bila mana seorang ratu cantik, bila dia mati ni, tengah orang duk kapan mayat dia, orang pergi ambil gambar, buat wall screen, buat kenang-kenangan, bubuh dalam laptop, bubuh dalam handphone. Tak ada orang buat macam tu. Kalaulah ada sekalipun mayat ratu cantik ketika mana roh lagi masih lagi bersama dengan nyawa dia. Begitu juga ahli bina badan yang hebat. Ahli bina badan ni satu hari dia makan 40 biji kentang, 30 biji telur. Ya tuan-tuan, lebih banyak daripada hantu raya barangkali lah tuan-tuan. Pergi ke gym, dia boleh cari makan dengan pertandingan, boleh menang pertandingan daripada kecantikan dan kehebatan tubuh badan dia. Bukan setakat dia boleh menang pertandingan, iklan ubat kuat,
Illa ubat nyamuk pun panggil dia, tuan-tuan. Kerana kehebatan seorang ahli bina badan. Tetapi bila seorang ahli bina badan ni meninggal dunia, tak ada orang ambil gambar ketika mana dia menjadi mayat untuk dibuat kenang-kenangan. Kalau ada gambar ketika mana roh masih lagi berada dalam jasad dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala, roh ini akan meninggalkan jasad bila sampai waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak Adam itu tidak akan ditakdimkan dan juga tidak diakhirkan. Bila sampai masa maka matilah kita. Kita akan meninggalkan alam ini, berpindah kepada alam lain pula. Muslimin dan muslimat kasih sekalian, sebab itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, manusia diciptakan untuk tidak mati tapi berubah alam. Daripada alam roh, alam arwah kepada alam rahimah kita. Kita berada di alam dunia, kemudian berpindah ke alam dinding, alam barzah, dan juga lepas tu alam akhirat. Entah berapa lama kita akan berada di alam barzah, kita tidak tahu. Tetapi di antara dua tiupan sangkakala, tiupan yang pertama semua yang bernyawa mati semuanya sekali. Dan nak masuk tiupan yang kedua tu pula jarak ada 40 tahun kiraan yang tidak ada kiraan qamariah. Tidak ada kiraan bulan dan juga bintang. Maka kiraan pada waktu tu ialah kiraan hari akhirat. 40 tahun hari akhirat bermakna lebih kurang kalaulah 1000 tahun dunia bersamaan dengan satu hari akhirat, yakni pendapat yang paling kecil sekali. Ada pendapat mengatakan 5000 tahun. Kita ambil yang 1000 tahun saja. Jarak di antara dua sangkakala kita berada di alam barzakh kira-kira 13 juta tahun. Muslimin dan muslimat kasih sekalian, apa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita akan mati bertemu dengan Allah Taala. Apa yang kita nak bawa? Allah yang Maha Adil ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Allah Taala bagi tahu kepada Allah Taala tidak menceritakan kepada kita tentang rupa roh. Tetapi Allah Taala bagi tahu kepada kita ialah makanan kepada roh. Roh ini perlu makanan seperti mana jasad kita perlu makanan, roh ni juga ada makanan dia. Kalau jasad kita makan macam-macam, buka puasa tadi. Berapa banyak yang buka puasa tadi, tuan-tuan, dia tak boleh datang tarawih sebab over limit. Kalau dia datang tarawih pun dia macam bekho berdiri tu. Sebab banyak sangat makan. Ini kelemahan kita dalam ibadat. Sedangkan buka puasa ni sepatutnya makan herban untuk beribadah waktu malam, dan bersahur itu untuk hidup di waktu siang. Bukan buka puasa tu segala mak nenek masuk perut kita, tuan-tuan. Murtabak dan lompat tikam, puteri mandi, kuih kekacang, macam-macam masuk dalam perut kita, tuan-tuan. Laksa lah, laksa Kuala Kangsar, laksa Penang, laksa Sarawak, laksa Johor, semua dah. Muslimin dan muslimat kasih sekalian, jasad kita ada makanan, maka roh juga perlu kepada makanan. Maka makanan roh kita ialah amal-amal soleh kita. Makanan roh kita ialah amal soleh kita. Muslimin dan muslimat sekalian, makanan roh kita ialah zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa untuk makan kepada roh? Kalau roh kita ni kenyang, hati kita ni tenang. Tanda roh kita kenyang bila kita ingat Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Itu tanda roh kita ni kenyang. Bila tanda roh kita ni lapar, ialah bila mana kita malas nak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia dia boleh bangkit tengok World Cup, Belgium menang 2-1 lawan USA, tapi dia tak boleh nak tengok, dia tak boleh nak berqiyamul lail. Muslimin dan muslimat kasih sekalian, maka punca makanan kepada roh ni yang kita nak jaga, tuan-tuan. Bila roh perlu makanan, makanan roh ialah amal soleh. Apakah punca nak bagi roh ni makan? Punca makan roh ialah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak ada hidayah, maka dia takkan peduli makanan roh dia. Dia tak peduli nak bagi nak beramal soleh sebab dia tak ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat kasih sekalian, sebab itu pagi-pagi lagi dalam kehidupan kita, kita mohon hidayah daripada Allah Ta'ala. Kita doa pagi-pagi, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku seperti mana manusia yang telah Engkau berikan hidayah.
wa'afini fiman afait, berilah kesihatan kepadaku seperti mana manusia telah engkau anugerahkan rasa sihat. Wa tawallani fiman tawallait, bimbinglah aku seperti mana manusia telah engkau bimbing. Dua benda yang kita minta pada Allah Ta'ala ni, yang pertama ialah hidayah, yang kedua ialah kesihatan. Sebab kesihatan ini untuk kita menyempurnakan ibadat pada Allah, untuk kita menyempurnakan hidayah pada Allah. Ada manusia yang Allah Ta'ala tak beri rasa sihat, tapi bagi hidayah, dia boleh juga beribadat, bahkan sah dan diberi pahala yang banyak. Tetapi kenikmatan tidak sama dengan orang sihat. Orang yang datang ke masjid, dia sembahyang di atas kursi, dia tak dapat nikmat sujud kepada Allah Ta'ala, walaupun sembahyang dia punya pahala yang sama juga. Orang yang bertawaf di Baitullah Al-Haram, tunaikan fardu haji, dipikul orang sebab dia uzur, dia juga sah, tapi kenikmatan dia tak sama dengan orang yang bertawaf dengan kaki yang sihat. Orang yang berlari di antara Safa dan juga Marwah tak sama dengan orang yang ditolak dengan kursi roda. Sebab apa? Kenikmatan kesihatan yang Allah Ta'ala beri itu untuk menyempurnakan ibadat, supaya dengan ibadat itu kita dapat halawatul iman, kemanisan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu muslimin dan muslimat sekalian, ulama menyebutkan bahawa hidayah terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil dalalah, yang ni tanya orang kafir pun dia ada, orang Islam pun ada hidayah ni. Tanya kepada orang kafir, rasuah tu elok ataupun tak? Dia kata rasuah benda tak elok, menghancurkan negara. Itu hidayah nama dia. Tanya kepada penyamun perempuan banduan yang berada dalam penjara Taiping tu, menyamun perempuan ni elok, menyamun perempuan kalau elok dapat anugerah Datuk Seri, dia kata ini boleh duduk dalam ni sebab tak elok lah. Itu hidayah daripada Allah Ta'ala. Tanya anak kamu, mau ke anak kamu, isteri kamu, anak kamu ni jadi penyamun perempuan seperti mana kamu ni? Tak mau, dia kata. Malu orang kampung duk kutuk, masyarakat duk caci, mak bapak boleh malu, aku tak mau, dia kata. Itu hidayah daripada Allah Ta'ala. Semua orang ada benda ni dalalah. Tapi kita nak yang kedua, taufik daripada Allah Ta'ala, kekuatan untuk melaksanakan hidayah daripada Allah. Bukan sahaja kita tahu kata benda tu wajib, bahkan kita nak Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni kekuatan untuk melaksanakan kewajipan. Bukan sahaja kita tahu benda tu, kita tahu kata benda tu benda sunat, tapi kita nak Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita melaksanakan benda sunat. Bukan sahaja kita tahu kata benda tu haram, tetapi kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kekuatan untuk kita meninggalkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau macam tu nak boleh hidayah daripada mana? Hidayah ni bukan benda keturunan. Anak Nabi pun ada yang sesat seperti mana anak Nabi Nuh AS. Anak isteri Nabi pun ada seperti mana isteri Nabi Lut AS. Hidayah ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad takkan mampu bagi hidayah kepada sesiapa yang kamu kehendaki, pada orang yang kamu kasih. Walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk bagi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Muslimin dan muslimat kasih sekalian, sebab itu kita takut Allah Ta'ala ubah hati kita ketika mana kita nak mati, tuan-tuan. Dari mana nak boleh hidayah kepada Allah Ta'ala ni? Saya nak baca satu hadis. Saya pernah baca hadis ni, tuan-tuan, tapi peringatan supaya kita ni, tuan-tuan, istiqamah dalam amalan kita ni di sini ni. Tak mau dah lepas raya ni masjid kurang balik. Selalunya macam tu, tuan-tuan. Mungkin masjid tuan-tuan tak berlaku begitu. Selangor ni dia ada peningkatan 30%. Tapi banyak masjid ni memang dia habis raya aja memang sunyi sepi. Sebab manusia ni menjadikan Ramadan ni satu adat dia, bukan satu ibadat. Dia masuk Ramadan kerana terpaksa, kerana perubahan waktu, bukan kerana keinsafan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari mana nak boleh hidayah ni? Nabi sebut dalam hadis dan Nabi kata, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan muslima falyuhafiz ala haula'i salawatu haythu yunada bihinna fa inna Allaha syar'a li nabiyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang berharap mati esok dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, berjumpa Allah dalam keadaan Islam, hendaklah dia menjaga solat fardu yang diseru kepadanya dengan panggilan-panggilan azan.
Mana dia apa tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian? Dia kena sembahyang di tempat suara azan dikumandangkan, bukan sembahyang di rumah kediaman macam mana sebahagian besar manusia buat hari ni tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan, kalau semua datang rumah Allah ni tak muat kita sembahyang sampai keluar tuan-tuan. Berapa banyak manusia, cuba kita bandingkan hari ni yang berada di rumah Allah dengan yang berada di bazar Ramadan Kuala Kangsar tadi tuan-tuan. Berapa banyak nisbah dia. Sedangkan Nabi kata apa? Siapa-siapa yang mati, harap dia mati jumpa Allah dalam keadaan Islam, hendaklah dia menjaga salat fardu yang diseru kepadanya dengan panggilan-panggilan azan tuan-tuan. Ibadat solat ni tuan-tuan, ibadat sembahyang ni, ibadat yang dikaitkan dengan pertemuan dengan Allah. Nabi ambil ketika mana mata Nabi yang mulia melihat zat Allah yang maha agung. Muslimin dan muslimat sekalian, bahkan juga tuan-tuan, dialog di antara Nabi dan Allah Subhanahu wa taala Qadhi Rabbul Jalil ni dirakamkan dalam tahiyat. Nabi jumpa Allah taala di satu tempat yang tak boleh sampai oleh para malaikat. Nabi bagi salam kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam tahiyat. Salam Nabi kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah Ta'ala balas balik, assalamu alayka ya ibadullahi salihin. Assalamualaikum. Dan Allah Ta'ala tambah lagi salawat, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Selawat pula kepada orang yang beramal soleh tuan-tuan. Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat, orang beriman ni syarat nak masuk syurga ni mesti beramal soleh. Maka Allah Ta'ala bagi selawat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian, maka Nabi kata apa? Fa innallaha syara'a li nabiyikum. Ini syariat Allah Ta'ala kepada Nabi kamu, perintah Allah kepada Nabi kamu. Sembahyang di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sembahyang di rumah. Sunanal huda, sunnah-sunnah petunjuk, tempat boleh hidayah. Wa innahunna min sunanil huda. Ketahuilah solat fardu di surau masjid merupakan tempat beroleh petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wa aqamus salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang yang mengimarah rumah Allah, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, tak takut lain mendirikan solat dan menunaikan zakat, tak takut lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mereka dapat petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dah beritahu tempat boleh petunjuk di sini. Muslimin dan muslimat sekalian, Nabi sebut dalam hadis dan Nabi kata, masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba arda. Perumpamaan di antara aku diutuskan dengan ilmu dan hidayah ni seumpama hujan yang turun di atas, seumpama hujan yang turun di atas bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma fa'ambatatil kala wa ushbal kasir. Ada tanah ni kata Nabi SAW, bila hujan turun ni dia boleh menyerap air, boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan boleh manfaat yang banyak. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Ada juga tanah ni muslimin dan muslimat sekalian, kata Nabi, dia boleh menakung air. Fa nafa'allahu bihan nas. Maka Allah Ta'ala menjadikan manfaat bagi manusia, boleh takung buat empangan, boleh buat telaga untuk diminum. Fasyaribu minha wasaqu wa zara'u. Mereka boleh makan, minum dan juga boleh menyiram tanam-tanaman. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an. Ada hati manusia ni bila turunnya hidayah tuan-tuan muslimin dan muslimat, seumpama tanah liat, tak boleh takung air langsung. La tumsiku ma, dia tak boleh menangkung air, wala tumbitul kala, dan tak boleh menumbuh tumbuh-tumbuhan. Fadzalika masalul man faqaha fi dinillah. Begitulah Allah Taala memperumpamakan manusia yang difaqihkan dengan agama. Wa nafa'allahu wa nafa'u ma ba'athanallahu bihi, dan dia boleh manfaat daripada apa turunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima wa 'allama, boleh mengaji ilmu, dia boleh mengajarkan ilmu. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Ada manusia ni kata Nabi, dia ni dengan ilmu tak angkat kepala langsung, tak angkat kepala dengan ilmu.
Bukan dia tak tahu, tuan-tuan, Facebook ada hari ni mengaji. Dalam WhatsApp orang boleh bagi, poster pun ada, dalam banner pun ada, tapi tak angkat kepala, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kami utuskan Rasul ini dengan hidayah, dengan agama yang benar. Makna Rasul ni bawa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata apa? Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama talil ghasin asabardah. Maka Nabi kata apa, tuan-tuan? Dengan ringkas ceritanya, jalan nak boleh hidayah yang diberi oleh Allah kepada Nabi SAW itu ialah ilmu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekarang, sebab tu manusia hari ni dia tak reti, jahil ilmu. Sebab apa? Sebab malas mengaji. Disebut, tuan-tuan, ni tempat boleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok para sahabat Nabi dulu dalam cari ilmu, disebut oleh Allah Taala dalam surah Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ini, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahiluna aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Nabi sebut dalam, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni, terdapat di kalangan para sahabat Nabi ni yang usiru fi sabilillah, terkepung dalam urusan fi sabilillah. Terkepung ni, usiru ni, terkepung ni bukan disebabkan mereka berperang fi sabilillah ni, sebab mengaji dengan Nabi. Mereka susah dan fakir miskin, ada daripada Parsi, ada daripada Bahrain, ada daripada Iraq, ada daripada Rom, datang dengan Nabi ni, mengaji dengan Nabi. Duduklah di bala lentang Nabi. Mereka digelar sebagai Ashabus Suffah. Bukan ada asrama macam anak-anak kita hari ni, bukan ada moral, bukan ada makanan. Kalau ada makan, makan. Aku tak ada makan, tak makan, tuan-tuan. Kalau Nabi pergi perang, mereka ikut. Kalau Nabi tak pergi perang, mereka tak ikut. Mereka akan catat segala urusan-urusan perkataan dan perbuatan Nabi. Dan mereka lah perawi-perawi hadis, tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian. Mereka ni, tuan-tuan, kadang-kadang dalam sembahyang, dalam solat ni, tuan-tuan, tiba-tiba tengah sembahyang dia boleh rebah pensan. Tengah sembahyang dia rebah pensan, bukan darah tinggi, bukan kencing manis, bukan makan banyak, bukan jantung, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab terlalu lapar, 3-4 hari tak makan. Tengah sembahyang, tuan-tuan, jatuh ke debu. Bila jatuh ke debu ni, tuan-tuan, Nabi tanya, sebab apa ada rebah dalam solat ni? Wahai Rasulullah, dia 4 hari dah tak makan. Dia terlalu lapar, lemah tubuh dia. Rasulullah kata, kalaulah dia tahu betapa besarnya pahala orang yang menuntut ilmu, kerahmatan, keampunan dan keredaan Allah, lapar lebih daripada tu pun untuk sanggup untuk dia hadapi. Sahabat ni daripada jauh datang mengaji dengan Nabi, duduk lama. Dah lama Nabi kata, dah kamu lama dah duduk di sini, balik jumpa anak bini kamu sana, kemudian lepas tu mai balik. Tuan-tuan muslim dan muslimat, ribuan kilometer, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, untuk mengaji dengan Nabi. Dan mereka ini, tuan-tuan, la yastati'una darban fil ardi, tak boleh melata cari rezeki sebab mengaji dengan Nabi, tak dan masa. Yahsabuhumul jahiluna aghniya'a, orang-orang jahil kata, kaya depa ni lah, sebab apa? Tak minta, minat ta'afufi, tak minta. Sedangkan Allah Ta'ala kata, ta'rifuhum bisimahum, mereka ni terdapat tanda susah di wajah mereka, nampak tu bagi ya, semangat. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tak rayu pada manusia. Sahabat ni, tuan-tuan, sangat mementingkan ilmu agama, muslimin dan muslimat sekalian. Sebab tu, tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud ni, tuan-tuan, perawi hadis yang terkenal. Daripada susur galur Abdullah bin Mas'ud ini lahirnya mazhab Imam Abu Hanifah. Abdullah bin Mas'ud ni kaki dia cacat, dia berdiri sama tinggi dengan tuan-tuan duduk, kaki dia bengkok, mengaji dengan Nabi. Lepas Nabi wafat, berjalan kaki daripada Madinah sampai ke Basrah, sampai ke Baghdad, mengembangkan ilmu agama. Walaupun dia cacat kaki dia, tuan-tuan, kembangkan ilmu agama. Sebab ilmu ni hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ilmu yang berkembang daripada Baghdad ini panggil Madrasah Ibnu Mas'ud, tuan-tuan. Sampai begitulah mereka gigih menyampaikan ilmu agama, sehingga mana ilmu ni sampai kepada kita. Sebab itulah kita diajarkan dalam doa, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Adapun golongan yang hadir lepas pada mereka berdoa, ya Allah ampunkan dosa kami, dosa orang yang beriman sebelum daripada kami. Tuan-tuan dirahmati Allah Taala, sebab mengenangkan jasa mereka mengembangkan ilmu kepada kita. Sebab ilmu ni hidayah daripada Allah Taala, dan tempat berkembangnya ilmu Islam ialah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, ilmu ni satu benda yang besar tuan-tuan. Tanpa ilmu lah hari ni tuan-tuan, manusia ni jahil. Manusia tak erti cara mana nak beribadat Ramadan pun tak berhenti. Ni tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala sebut fardu Ramadan kepada kita, Nabi tunjuk cara nak isi dan macam mana. Nabi tunjuk jalan dan macam mana. Sebab tu hari ni jahil. Ada setengah tu duduk berbalah. Sebab apa? Nak buat 20. Nak buat 20. Buat 20 selawat panjang-panjang pula tu. Habis tu tuan-tuan, ada setengah tu dia kata apa? Kita buat 30. Ikut mazhab Maliki dia kata. Elok 3 malam hak kaki buat, kawan yang buat cadangan ni pun duk cecah kerang. Tak main tarawih dah. Islam ni mudah. Ambil yang ringkas senang, tak ada masalah benda tu. Benda sunatnya. Muslimin dan muslimat sekalian, bila waktu Ramadan ni artis menjadi rujukan. Berancangan-rancangan TV pun keluarlah bila bujang masuk ke dapur. Apa masalah bujang masuk dapur selama dia dah masak Maggi boleh? Seolah-olah Ramadan ni pesta makanan. Kemudian nak raya pula tanya artis. Ulama pergi ke mana? Muslimin dan muslimat sekalian, masyarakat jahil sebab mereka tidak ada ilmu agama tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, bila satu-satu isu sampai pada masyarakat melompat. Baru ni isu jilatin babi tuan-tuan. Ada seorang penceramah Perak ni kurang cerdik sikit, pergi hentam Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ni tuan-tuan, Dr. Yusuf Qaradawi ni profesor, seorang yang tahun 80-an, tahun 50-an dulu dia telah dipenjara di Mesir. Yusuf Qaradawi ni, sewaktu mana Hasan al-Banna al-Syahid dibunuh di Kahirah ni, Yusuf Qaradawi ni tuan-tuan masih dalam penjara. Bila dibebaskan, dia diarah keluar untuk menyelamatkan ilmu dia. Sebab orang yang agak dia seorang yang faqih tuan-tuan. Kemudian di bawah ada 30 orang ulama keluarkan fatwa. Bukan senang fatwa dia keluarkan, disemak oleh 30 pakar, termasuk Dr. Rashid Ghannouchi, ulama-ulama Sudan, ulama-ulama Perancis, mengeluarkan pandangan-pandangan. Bila kita ada ilmu, kita tak melompat tuan-tuan. Betul tuan-tuan, mazhab Syafi'i mengharamkan babi mutlak semuanya sekali. Mazhab lain dia ada perbezaan. Sebab ayat Al-Quran ini tafsirnya berbeza. Sebab tu tak pada ilmu tuan-tuan. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang dipersembah lain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tuan-tuan, Tuhan sebut apa? Diharamkan bangkai. Bangkai diharamkan. Tapi Nabi jumpa para sahabat, Nabi tunjuk tu bangkai kambing tu, ambil kulit dah. Sahabat kata, wahai Rasulullah, tu bangkai tu. Tak apa, ambil kulit dah, kemudian samak. Boleh guna kulit bangkai kambing tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada perbezaan. Bila ditafsirkan dengan ilmu hadis Nabi, ada perbezaan. Kemudian juga tuan-tuan, darah ni memang haram tuan-tuan. Tetapi bila mana kasturi, daripada darah kijang, kasturi itu Nabi sebut sebagai wangian yang terbaik, wangian syurga. Daripada darah ada keadaan dia pula yang berubah, boleh menjadikan benda terbaik. Bila daging babi disebut daging babi, mazhab Syafi'i kata sesuatu yang tumbuh daripada daging, bulu, otak, semuanya haram belaka. Mazhab Syafi'i mengatakan dia najis mughallazah. Mazhab lain mengatakan bahawa yang najis itu daging babi, yang lain, yang bahagian lain itu haram tapi tidak najis. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu kita mazhab di Malaysia nak pegang pendapat apa? Kita pegang pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita keluar Malaysia macam mana pula? Dekat Morocco tuan-tuan, mazhab Maliki kasut daripada kulit babi. Sebab kulit babi bagi dia haram tapi tidak najis. Dia sama macam mana kulit kambing. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kulit bangkai. Kalau kita pergi kepada Singapura tuan-tuan, ni proses istihalah, perubahan tempat, perubahan masa tuan-tuan.
Air safe water dah dibuat daripada air kumbahan yang diproses. Kita pergi negara lain sudah tentu keadaan dia berbeza. Sebab tu perlunya ada ilmu, tuan-tuan. Kita tunaikan fardu haji di Mekah, tuan-tuan. Bila kita pegang mazhab Syafi'i, kita pegang bini kita ni pergi tawaf, bila bersentuh dengan seorang isteri kita batal air semayang. Tahu tak, tuan-tuan? Mazhab Syafi'i macam tu. Tawaf ni pula, tuan-tuan, bila batal di tengah-tengah, dia kena mula balik. Elok dah pusingan ketiga, sentuh pula bini dia kata, aku rasa sejuk bang, tangan abang ke? Tangan abang apa? Batal pula semayang. Tak apa, pergi ambil pula. Elok tawaf pula sampai 6 pusingan pula, sentuh pula dah, terpijak kaki laki. Tuan-tuan dirahmati Allah, ambil semayang pula. Orang kata dah ikut mazhab Hambali di sana, tinggalkan mazhab Syafi'i untuk menyempurnakan haji ni. Pegawai tabung haji pun dah bagi taklimat, dia ikut mazhab Syafi'i juga. Orang dah balik Malaysia makan buah kurma dengan adik-beradik, dia duk tawaf tak habis lagi. Muslimin dan muslimat sekalian, sebab itu tuan-tuan ada perbezaan. Sebab tu kita nak kena mengaji. Bila kita mengaji baru kita faham ilmu. Ni ada satu ustaz ni, tuan-tuan, saya minta maaf, kadang-kadang dia suka berceramah ni sebab pandai-pandai bercakap. Memang pandai bercakap. Kadang-kadang kerana duit dicah mahal, tuan-tuan, nak hidup dengan cara lagu tu. Agak-agak lah nak kritik so Qardawi pun, hang tu boleh mengaji, boleh baca kitab Arab ke tak? Tapi masyarakat Melayu hari ni, tuan-tuan, mereka terpukau dengan benda-benda macam ni sebab mereka jauh daripada ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa mereka jauh? Sebab mereka tak datang surau masjid, tuan-tuan. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu ilmi yaltamisu bil ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang Allah Taala permudahkan dia untuk mengaji ilmu, maka Allah Taala telah permudahkan dan masuk syurga sebenarnya. Tanda orang ahli syurga ni dia rajin mengaji, tanda ahli neraka ni malas mengaji, tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Sebab tu, tuan-tuan, Ramadan ni isi dengan cara macam mana hari ni, tuan-tuan? Tadarus, berapa banyak tadarus yang ikut skop yang sebenarnya. Tuan-tuan rahmat Allah, tadarus ni sabit dalam hadis sahih. Sabit dalam hadis sahih, tuan-tuan, tadarus ni bukan benda kecil. Tapi tuan-tuan dah tengok masyarakat tu kan, belah-belah kampung ni dia bagi 30 juzuk ni bagi pada 10 kumpulan, satu surau ke satu masjid. Satu kumpulan 3 juzuk, kenapa habis? Dalam masa 30, dalam masa lebih kurang dalam 20 hari lebih. Patut ada sagu hati pula RM170 seorang, tuan-tuan. Tadarus ni tak semestinya kita tadarus ni sampai habis dah. Yang paling penting kita memperbetulkan bacaan, menyemak makna dan juga memahami dan juga beramal. Nabi sebut dalam hadis dan Nabi kata, wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah satu kaum ni dia masuk ke dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, lalu dia baca kitab Allah. Yatluna kitab Allah ni fi'il mudhari', tuan-tuan. Mana dia selalu ni macam mana? Tak buat kerja lain ke? Tak. Hujung lepas tahajud malam tu, sebelum masuk subuh tu ambil sikit masa tu saja. Yang keduanya lepas sembahyang subuh sikit masa, lepas sembahyang asar sikit masa. 3 waktu tu dikira yatluna kitab Allah, selalu baca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarus sesama mereka, menyemak mana? Illa, melainkan kalau dia buat macam ni, Nabi kata nazalat alaihi musakinah, Allah Taala mencampurkan ketenangan yang amat sangat kepada dia, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian. Sebab tu orang yang berusrah, orang yang bertalaqi Al-Quran, dia akan rasa tenang jiwa dia, tuan-tuan. Bila jiwa tak tenang ni, tuan-tuan, kalut ni. Orang beli baju raya tak beli lagi, duk kalut tu, tuan-tuan. Orang jiran sebelah apa dia? Jiran sebelah tukar langsir, kita pensan. Jiran sebelah tukar kereta, mati terus kita. Duk kalut benda-benda macam tu. Raya ni nak buat apa dia, bahulu lah, nak buat kuih bangkit, nak buat macam-macam, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Habis dengan benda-benda adat, nak beli lampu liklap. Orang parik kata lampu ada tak ada. Dia pergi dekat dengan kedai, dia kata tokek, lampu yang ada tak ada tu ada, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian. Sebab apa, tuan-tuan? Habis masa dekat adat, ketenangan jiwa tak ada. Wa khasyathumur rahmah,
Dan Allah Ta'ala akan mencucuri rahmat kepada kita. Dia ingat mencuri rahmat ni mati ya tuan-tuan? Tak tuan-tuan. Siapa yang beri rahmat oleh Allah Ta'ala, syurga lah bagi dia. Sebab rahmat ini kasihan Allah pada Allah. Wa khaffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat akan menaungi kita. Wa dzakarahumullah fi man 'indahu. Allah yang maha agung, yang mencipta kita, yang maha besar, yang maha berkuasa, menyebut kita, nama kita di sisi dia tuan-tuan. Allah sebut nama kita tuan-tuan. Bukan pembesar-pembesar dalam negara tuan-tuan, bukan pembesar dunia. Allah sebut nama kita di sisi dia. Kalau kita bertadarus dengan cara yang betul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya tak nampak orang baca hadis ni dalam TV dan sebagainya. Pun baca kadang-kadang kalut-kalut. Maka Nabi kata apa? Walau annakum, balik pada hadis mula-mula balik, Nabi kata walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadza mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnatan nabikum. Bila mana kamu sembahyang di rumah kediaman kamu dalam keadaan kamu mendengar panggilan azan, bermakna kamu telah derhaka pada sunnah Nabi kamu. Walau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum. Bila kamu derhaka pada sunnah Nabi kamu, kamu sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak ringkas tuan-tuan. Orang bang kita rasa malas pergi masjid ambil sembahyang kalut-kalut, lepas tu sambung tengok kata dengan cucu. Tengok tua punya perangai tuan-tuan. Kenapa ringkas benar ni? Sedangkan Nabi kata tu solat orang yang sesat tuan-tuan. Mana solat itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau amalan solat ditolak, amalan semua ditolak. Walaqad ra'aituna, Nabi kata wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lum nifaq. Dan aku tak pernah berjumpa dengan orang yang sebegini perangai di zaman aku, Nabi kata, melainkan orang yang gamuk buat macam tu di zaman aku. Orang ni orang munafik yang jelas munafik dah. Bukan munafik perbuatan lagi, memang i'tiqad dia munafik, dia bukan Islam dah kalau buat perangai lagu tu. Muslimin dan muslimat setelah Nabi sebut di zaman dia macam tu, zaman kita mudah-mudahan tidak. Orang munafik ni tuan-tuan berat hukum dia. Dia neraka paling bawah. Bahkan diharamkan berdoa. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu doa kepada mereka selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi. Jangan kamu ziarah kubur mereka tuan-tuan. Doa pada orang munafik, orang munafik mati, ditadah doa dia, kita amin, haram dosa dia tuan-tuan. Pergi ziarah kubur orang munafik walaupun nak ambil hati adik-beradik sebagainya, haram dosa. Muslimin dan muslimat, tinggalkan perbuatan ke arah tu tuan-tuan. Jangan ada dalam jiwa kita panggil macam tu. Walaqad kana rajulun yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi as-safi. Sehingga mana seorang tua di zaman aku yang uzur akan dipapah dengan dua lelaki lain, diletakkan juga di tengah-tengah saf tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian, kita ni tuan-tuan takut benda tu. Sebab tu kita beribadah waktu Ramadan bersungguh-sungguhlah. Dalam satu hadis tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala, saya nak sebut satu hadis tuan-tuan berkenaan dengan Ramadan ni tuan-tuan. Perbanyakkanlah ibadat Ramadan, tinggalkan benda-benda yang lain tuan-tuan. Kita hidup belum tentu sampai Ramadan akan datang. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi kata, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nuwadi min abwabil jannah. Siapa-siapa yang menafkahkan sepasang kenderaan ataupun binatang untuk fi sabilillah akan diseru nama daripada pintu syurga. Ya Abdullah, ya Abdullah, wahai Abdullah, wa khairun, hadza khairun, ini baik untuk kamu. Pintu syurga tu, kalau kita nafkahkan sesuatu untuk agama Allah Ta'ala, dia akan pintu syurga. Ada orang panggil pada dalam pintu syurga, ni pintu ni masuk, baik untuk kamu pintu ni. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Siapa-siapa di ahli salat di atas dunia dulu tuan-tuan, nak bersih jiwa ni kena salat. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya manusia yang perlu bersihkan jiwa dia. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, iaitu dengan
Sebut nama Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya dan juga bersolat, tuan-tuan. Siapa yang tak semua solat dan juga tidak solat tahajud, tak bersih jiwa dia. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa dia ahli jihad di atas dunia, dia akan diseru pada pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di atas dunia, du'iya min babil rayyan, dia akan diseru dari pintu rayyan, pintu kekenyangan dan juga pintu kepuasan. Wa man kana ahli sedekah, siapa dia ahli sedekah, du'iya min babil sedekah, maka dia akan diseru pada pintu sedekah. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, dengan demi ayah dan mak kamu ya Rasulullah, ma'ala min du'iya min tilka abwabil min dururatin. Adakah manusia ni akan dipanggil pada semua pintu kalau dia buat semua benda? Maka kata Nabi, fahal yad'u ahadun min tilka abwabil kullaha? Qala na'am wa arju an takuma minhum. Adakah manusia ni akan dipanggil pada semua pintu kalau dia buat semua amalan? Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku mengharapkan kamu macam itulah, tuan-tuan. Kalau kita ni berpuasa, ahli puasa, ahli ibadat, ahli sedekah, tuan-tuan, semua pintu syurga panggil kita, tuan-tuan. Syurga, tuan-tuan. Kita pergi raya di rumah orang pun, orang buka pintu mana? Ada ke orang buka pintu belakang? Buka pintu depan. Kalau tak mat sangat pintu tengah, orang tak buka tingkap, orang tak buka bumbung kat kita. Ni semua pintu buka pada kita, alukan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni penuh dengan kenikmatan, tuan-tuan. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita samma, bila mana kamu lihat di sana dalam syurga, ra'aita na'iman, kamu akan lihat dengan penuh kenikmatan, tuan-tuan. Wal mulkan kabira, ahli syurga ni, tuan-tuan, seumpama raja-raja yang besar dan sangat agung. Kita atas dunia boleh dia raja tak? Tak boleh. Raja seorang satu negeri, satu negara ada seorang je. Tetapi ahli syurga ni semuanya raja-raja belaka, tuan-tuan. Wa mulkan azima, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga ni, tuan-tuan, Nabi Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat a'adda lahum jannatin tajri tahtihal anhar. Bagi mereka syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa. Muslimin dan muslimat sekalian, mereka akan diberi rezeki, tuan-tuan. Bila diberi rezeki pada mereka, mereka mengatakan bahawa inilah sesuatu yang pernah kami rasa atas dunia lalu. Buah-buahan di atas dunia ni, tuan-tuan, kalau kita suka makan durian, di syurga diberi durian balik, tapi rasa ada berlainan, tuan-tuan. Syurga ni jannah ni, tuan-tuan. Jannah ni, tuan-tuan. Mana-mana perkataan dalam bahasa Arab, jin dengan nun baru masuk tak nampak, terlindung. Jin nun, jan tak nampak. Jin nampak tak jin? Siapa nampak jin malam ni, tuan-tuan? Tolong kat tangan. Siapa nampak jin? Nak tunjuk tangan mana? Jin dengan nun tak nampak. Majnun, gila. Nampakkah benda dalam otak orang? Nampak tak? Tak nampak. Sebab apa namakan jannah? Menunjukkan sesuatu yang terlindung. Terlindung dengan sebab apa? Terlindung dengan tanaman dan kebun-kebun syurga tu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian. Inna fi ashabil jannati syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli syurga ni, tuan-tuan, dia senantiasa sibuk di kalangan dia. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Sibuk ni, tuan-tuan, dengan sebab apa? Sebab nikmat tak berhenti-henti. Mereka bersama dengan isteri dan pasangan-pasangan hidup mereka, tuan-tuan, hidup duduk dalam keadaan muttaqiun, rehat jam bersandar, rehat. Duduk macam ni duduk juga, tuan-tuan, tapi tak rehat, tapi duduk bersandar rehat, tuan-tuan. Lahum fakihatu wa lahum ma yad'un, bagi mereka nikmat dengan apa yang mereka hendak, tuan-tuan. Allah Taala sebut dalam Al-Quran ni, tuan-tuan, bagi orang lelaki dia suka isteri-isteri, bagi perempuan apa yang dia suka. Itu bahasa yang bersopan nama dia, tuan-tuan. Kita pun kalau anak kita, anak lelaki, kita kata apa? Abang kalau rajin-rajin abang buat kerja ni, nanti ayah cari bini yang lawa bagi kat abang. Jarang kita anak kita ni hak perempuan ni rajin basuh pinggan, rajin sapu sampah, kemas rumah. Kak, kalau kak rajin macam ni, nanti mak cari seorang suami handsome kat kak. Jarang lagu tu, tuan-tuan. Melainkan dia kata apa? Kat anak dia, nanti mak akan beli barang kemas bagi. Kesukaan perempuan lagu tu, tuan-tuan. Sebab tu orang lelaki dia suka isteri. Bahkan disebut dalam hadis sahih, ahli syurga ni, tuan-tuan, diberi 100 kali ganda kekuatan dunia bagi 3 perkara.
Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga ialah syahwat dia tuan-tuan. Kalau di atas dunia ni dia makan sehari 3 kali, di atas dia dalam syurga satu hari 300 kali makan. Makan sungguh-sungguh. Kita kalau buka puasa makan 300 pinggan tuan-tuan, confirm mati terus. Kalau di atas dunia dia makan 15 cawan air, sana ialah 1500 cawan. Kalau di atas dunia satu hari dia berjimak sehari sekali. Kalau dia jenis lagu tu tuan-tuan, di sana sehari 100 kali tuan-tuan. Boleh buat lagu tu. Muslimin dan muslimat sekalian, penuh kenikmatan ahli syurga. Walakum azwajum mutahharatum, bagi mereka isteri mereka yang senantiasa suci tuan-tuan. Pasangan-pasangan yang suci. Atas dunia ni ada waktu isteri datang bulan. Ada waktu isteri kita tuan-tuan buat kuih, buat bahulu tuan-tuan, pecah telur tuan-tuan, kulit di atas kepala. Tapi di sana semuanya bersih belaka tuan-tuan. Manusia hendak pada syurga tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Kita jadilah manusia dipanggil semua pintu syurga. Maka tuan-tuan kena buat amal lah. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka bagi makan pada orang miskin, anak yatim dan juga orang yang bertawan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami bagi ni tuan-tuan, dia kata apa? Kami bagi pada kamu wahai miskin, kami tak harap ucapan terima kasih, tak mengharap penghargaan dan juga balasan. Sebab apa? Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Kami takut di akhirat jumpa Allah Taala dalam keadaan wajah kami yang masam mencukar. Fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi wa laqahum nadratan wasra. Lalu Allah datang mententeramkan kami disebabkan amalan-amalan sedekah yang buat di atas dunia tuan-tuan. Muslimin dan muslimat kasih sekalian, perbanyakkanlah amalan Ramadan ni, tinggalkan adat dan tumpukanlah ibadat. Muslimin dan muslimat, masa dah cukup. Sebelum orang tutup cium WC, baik saya berhenti tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian, disebut oleh abang tadi tuan-tuan tentang risalah yang bergerak tu tentang tabung kemiskinan tempat kami. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, saya nak sebut tuan-tuan, as-sadaqah ni tudfi'ul khati'ah, dia memadamkan dosa, menghapuskan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, seperti mana air memadam api yang menyala tuan-tuan. Dan di antara benda yang paling seorang bakal mayat itu akan ingat, laula akhartani ila ajalin, bila mana sampailah satu saat nak mati ni, pertama dia kata apa? Ya Allah, kalau kiranya engkau panjangkan usia aku ni, fa asaddaqa, aku akan buat yang pertama dari sedekah tuan-tuan. Wa aku minas salihin, yang kedua ialah beramal soleh. Sedekah ni tuan-tuan satu benda yang besar dalam agama. Sebab ini berkembangnya agama melalui sedekah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian, saya nak cerita sikit tuan-tuan. Ada satu benda yang menyentuh hati saya ketika mana usaha dakwah. Ambil 15 minit boleh nah? Masuk ni nah, boleh nah? Tuan-tuan tengok jam dah. Tak kita makan royal kali tuan-tuan. Tuan rahmati Allah, kami ada satu pengalaman tabung tuan-tuan. Ada seorang perempuan daripada Filipin, nama dia Ana Fontela ke apa tak tahu lah, Fontela kot nama dia, graduate daripada Universiti Luzon, datang ke Malaysia, kahwin dengan satu India Kristian dah selama, kemudian dia balik ke sini dan dia bercerai lepas tu. Suami pukul dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, perempuan ni tuan-tuan, dia susah sangat. Dan sekolah agama di situ perlu cikgu bahasa Inggeris, ambil dah mengajar. Dia rasa malu tuan-tuan, dia mengajar bahasa Inggeris, sekolah agama budak-budak Islam. Akhirnya dia mengambil keputusan pakai tudung. Ada orang menjumpa, ustaz tolong pergi jumpa, dia tanya masalah dia. Saya pergi jumpa dia, saya kata cikgu apa masalah, dia ceritalah masalah kewangan, kita tolong. Kemudian dia kata, saya kata kepada cikgu, marilah masuk Islam cikgu, saya jamin untuk cikgu, saya akan jaga cikgu tuan-tuan, saya akan jaga cikgu. Masuk Islam kami akan jamin, kami akan jaga cikgu. Dia kata ustaz, dia kata give me a time, dia kata berilah saya masa, dia kata lebih kurang dalam 2 minggu. Kemudian dia pun tanya beberapa soalan. Dia kata apa pandangan kamu tentang Yesus? Kita kata Yesus ini hamba Allah. Kenapa dia bukan satu yang tak sama dengan manusia lain kah? Sebab dia tidak ada ayah. Saya kata Nabi Adam tidak ada ayah, tak ada mak. Hawa tidak ada mak, dia ada ayah. Maka Isa ada mak, tidak ada ayah. Bahagian masing-masing lah. Dia kata dia suka penjelasan tu. Tapi dia kata beri saya 2 minggu, dia kata. Saya tuan-tuan,
Saya pergi kepada Masjid Syarif di Meru, Kelang. Tu kuliah bulanan saya kitab Riyadhus Salihin. Saya umum siapa-siapa ada Quran bahasa Inggeris tolong derma. Nak bagi dekat dia. Satu hamba Allah ni dia bagi satu Quran tahun 70-an. Quran tu tuan-tuan dia memang menggunakan bahasa nama-nama yang sama dengan Bible. Kalau Jesus, Isa Jesus, kalau Yahya Petrus, kalau Musa Moses, kalau apa dah Ibrahim Abraham, kalau apa dah Yusuf Joseph, kalau David diguna macam tu. Bagi pada cikgu ni tuan-tuan, esok tu dia mengucap 2 kalimah syahadah bersama dengan 4 orang daripada 5 orang anak dia dan dirakam di pejabat agama selama Perak tuan-tuan. Ini usaha dakwah tuan-tuan. Ajak manusia dengan agama. Sebab Nabi ni tuan-tuan, bila Nabi masuk ke kota Mekah tuan-tuan, Nabi bagi bantuan kebajikan yang banyak, suruh sahabat Madinah bagi derma, bagi pada orang fakir miskin di Mekah dan ajak mereka masuk Islam tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian, batu tabung ni perlu duit tuan-tuan untuk bantu. Kita ada anak yatim, kita ada yatim piatu, kita ada orang miskin yang ramai tuan-tuan. Dan di bulan Ramadan ni tuan-tuan, janganlah kita spend sesuatu yang lebih besar selain daripada ibadat kita tuan-tuan. Pasal apa pula setengah manusia dia boleh habis 2-3 ribu untuk perabot, buat kuih 5-600 tuan-tuan, baju 5-600, derma tak sampai 100. Apa kena dengan dia? Syurga mana yang dia nak masuk ni? Muslimin dan muslimat sekalian, kita buat suatu benda ni tuan-tuan, wa ma anfaqtum fi syai'in fa huwa yukhlifu. Siapa-siapa yang dia menginfakkan harta dia, maka Allah Taala akan ganti segera harta dia tuan-tuan. Tiap-tiap pagi pun malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Allahumma ya Allah, kau gantilah kepada orang yang derma. Wa'ti munfikan talafa, dan binasalah kepada orang yang kikir, orang yang kedekut. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala, malam ni tuan-tuan, tamanya kita bawa durian orang kampung ni bagi tuan-tuan makan dia. Sebab durian murah tuan-tuan. Durian murah dan bagi kita pakai rasa lah. Kuala Kasam kita terkejut durian, tapi Kuala Lumpur tuan-tuan memang terkejut. Tuan-tuan dirahmati Allah Taala, dan durian ni tuan-tuan makanlah sepuas yang mungkin, tidak ada cah apa-apa pun. Ini sedekah daripada kami tuan-tuan. Saya bawa kadang-kadang selori, macam-macam saya bawa pergi jual di Kuala Lumpur. Kadang-kadang saya bawa petai. Orang saya tak jual lagi tuan-tuan. Lain saya jual belakang dah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Taala. Yang keduanya tuan-tuan, saya harapkan malam ni tuan-tuan berilah sumbangan seberapa yang boleh untuk membantu bukan saja fakir miskin, bukan saja anak yatim, tapi pelajar-pelajar di bawah tajaan kami. Yang kedua tuan-tuan, kita mengharapkan zakat-zakat. Kalau tuan-tuan ada zakat sebagainya, minta Allah selesaikanlah. Dan tuan-tuan, yang mana zakat sedekah jumlah yang besar, kita akan masukkan dulu duit tu ke dalam akaun Badan Kebaikan Islam Muslim Perak. Tuan-tuan berhak dapat resit yang dikecualikan cukai pendapatan. Yang ketiga tuan-tuan, duit-duit fidyah kita boleh uruskan benda tu. Yang keempat, duit-duit syubhah. Perak, negeri-negeri setengah tu memfatwakan dividen SB haram tuan-tuan. Tuan-tuan jangan makan benda ni, sebab benda difatwakan haram oleh Surah Security History, kena syariah. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, kalau tuan-tuan tak ada keberatan, lungguklah beras ke minyak mai sini, teluri mai ambil tuan-tuan. Kalau ada masa, pi hantar terus kat fakir miskin, boleh pi ke rumah sana dan kita boleh arrangekan masa tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di situ ada nombor akaun, ada senarai jawatan kuasa, ada nombor daftar syarik, nombor daftar apa dia, tabung, dan ada nombor pejabat, staf kita pun ada di situ. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, malam ni tuan-tuan letakkanlah di atas tabung sekadar tuan-tuan mampu untuk bantu kami meringankan beban ni. Dan yang mana yang tak ada tu boleh bank in dalam akaun. Saya nak ambil satu cerita ya tuan-tuan. Pada tahun 2010 malam raya, kami dah habis dah semua benda tuan-tuan bagi. Dengan duit-duit peribadi pun dah tak ada dah. Satu nenek tua waktu maghrib malam raya, kami baru buka puasa, dia naik tangga di pejabat saya di Kubur Gajah. Dia kata beras ada lagi dah. Kata beras habis, memang tak ada sungguh tuan-tuan. Benda ni menyayat hati sungguh. Kemudian dia kata dia tunjuk beras di bawah singki. Bila naik tangga pejabat sana ada satu singki. Dan memang ada beras yang dibuka, tapi beras tu beras kami, yang kami untuk masak ya, bukan beras untuk fakir miskin. Kami kata tu beras ni beras yang dibuka tu orang perempuan tua. Dia kata tak apalah, tu pun jadilah. Kita ambil pergi hantar ke rumah dia tuan-tuan. Sedih. Ada orang miskin sampai tahap tu tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah, esok lepas sembahyang raya tu saya ambil duit anak sikit, campur dengan duit kawan-kawan sikit, kita hantar RM132 tuan-tuan pergi rumah dia. Lepas raya tu, lepas sembahyang raya.
Muslimin dan muslimat sekalian, fakir miskin itu mengharap sesuatu daripada kita. Bantulah mereka tuan-tuan, berilah, insya-Allah Allah Taala ganti. Kalau Allah Taala panjangkan usia, kita cari lagi duit. Kalau Allah Taala panjangkan usia, kita telah beramal untuk agama tuan-tuan. Ini muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadat Ramadan. Semoga Allah Taala mengampuni dan meridai tuan-tuan. Selamat menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah telah menerima segala amalan-amalan kita. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din, futhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تكسرنا يا الله يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.